Marilah kita bersama-sama membaca kitab yang akan dipimpin oleh yang berbahagia Ustazah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Dengan rasa penuh syukur dan dengan rasa penuh rahmat kasih sayang Allah, saya mempersilakan Ustazah untuk meneruskan majlis kuliah kita pada malam ini. Dipersilakan Ustazah. Terima kasih kepada Puan Masraha selaku pengerusi kita pada majlis malam ini. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita, mari sama kita merafakkan sedikit doa memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin. حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من مستعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penuntut-penuntut ilmu yang dipilih oleh Allah SWT untuk berada bersama dalam majlis ilmu kita ni, setinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah SWT kerana masih menghidupkan kita hingga ke penghujung Syaban. Tak berapa lama lagi kita akan masuk, akan menerima tetamu yang sangat hebat, yang sangat besar, iaitulah Ramadan Al-Mubarak. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita ke dalam Ramadan untuk peringatan bersama. Mudah-mudahan kita mendapat segala 1001 janji yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang berpuasa dan juga untuk orang-orang yang mendirikan malam. Iaitulah salah satunya ialah Allah Ta'ala akan memberi keampunan kepada orang-orang yang siam dan juga orang-orang yang menghidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan. Jadi celakalah bagi orang yang dia menempuh bulan Ramadan, dia tidak dapat pengampunan daripada Allah SWT. Jadi untuk kita dapat puasa yang sebenar-benar puasa,
perlukan kepada ilmu. Sekiranya kita ni tak ada ilmu, macam mana kita nak anggap bulan puasa, bulan Ramadan yang penuh barakah ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh para salafus salih, macam mana kita nak anggap dianya pun barakah untuk kita sekiranya kita tidak ada ilmu, kita tak tahu pun kebesaran dalam bulan Ramadan. Jadi bila kita tak tahu tentang kehebatan bulan Ramadan ini, maka macam mana kita nak disiplinkan diri kita untuk mendapat apa-apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang berada dalam bulan Ramadan. Jadi untuk tu mudah-mudahan kita ni dengan segala macam majlis ilmu yang kita telah tuntut, mudah-mudahan ada pelajaran ataupun ada kelas yang berkaitan dengan persediaan untuk kita menghadapi Ramadan. Sebab bila kita nak masuk Ramadan ni, maknanya kita nak kemaskan segala amal ibadah kita. Jadi untuk itu, walaupun pelajaran yang kita akan sama-sama bincang atau sama-sama muzakarah pada malam ini ialah intro ataupun muqaddimah ataupun pintu kepada sah ataupun batal segala amal ibadat kita. Jadi yang dikatakan amal ibadat tu termasuklah di dalamnya puasa yang akan kita kerjakan tak lama lagi. Puasa yang diwajibkan ke atas setiap orang Muslim yang akil, yang baligh, tak kira dia kaya ke dia miskin, diwajibkan. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun. Supaya orang yang berpuasa ni tadi, dia dapat menjadi orang yang bertakwa. Jadi bertakwa ni ialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut macam mana? Kata Sayyidina Umar bila ditanya oleh orang, apakah mana takwa? Takwa itu ialah, dia kata bila dia orang tanya, dia pun beri soalan balik. Pernah tak engkau lalu pada satu jalan, ataupun dia kata bayangkan engkau lalu pada satu jalan yang penuh duri, penuh kaca, penuh benda-benda tajam. Macam mana engkau berjalan? Orang tersebut kata, tentulah aku jalan dengan berhati-hati. Jadi takwa tu macam itulah. Hanya penuh dengan berhati-hati. Hanya kalau kita dalam bulan puasa nanti, supaya puasa kita tu dapat menghasilkan diri kita ni jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Tentu kita puasa tu dengan berhati-hati. Kita jaga syarat sah dia, kita jaga perkara yang membatalkan dia, kita jaga benda yang makruh. Jadi untuk tu segala anggota zahir kita ni dan juga batin kita, yakni hati kita ni, kita jaga betul-betul supaya dia tidak buat sesuatu perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah supaya kita ni nanti dapat puasa yang kita buat dalam bulan Ramadan ni nanti dapat melindungi diri kita, dapat jadi pembenteng untuk kita lalui 11 bulan yang akan datang. Mula daripada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan seterusnya, jumpa balik semula Ramadan tu. Jadi itulah yang kita sedang nak tempuh ni. Jadi untuk itu pada malam ni insya-Allah kita akan belajar satu topik ataupun ulang kaji. Semua orang dah tahu. Sebab kita ni bukan budak-budak lagi, kita bukan orang kata baru nak masuk usia baligh. Kita ni dah terlebih baligh lagi dah. Dah terlebih lah lagi sampai umurnya. Bukan nak sampai umur. Nak sampai umur, nak tutup mata dah kita ni. Jadi, walaupun begitu, wajib juga kita ulang. Takut-takut ada perkara yang kita terlepas pandang. Bila kita terlepas pandang, baru hari ni kita dapat perbetulkan. Alhamdulillah. Maknanya Allah Ta'ala beri kita peluang lagi untuk memperbetulkan ataupun memperbaiki segala amal ibadah kita. Sebab bila kita beramal, kalau tanpa ilmu, ibadah kita ni tidak dikira sebagai ibadah. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Muka surat 20, kitab idaman penuntut kita. Tajuknya ialah haram atas orang yang berjunub. Tu kata benda hak kita dah tempuh lama dah.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah Allah Ta'ala terima ibadah kita. Kita tempuh lama dah ni. Sebab apa? Bagi orang yang dah bernikah kahwin, ni dia kata memang nak kata ini adalah satu perkara tujuan perkahwinan. Tujuan perkahwinan itu ialah untuk menghalalkan apa? Bersamanya seorang lelaki dan perempuan yang dulunya haram, kemudian dihalalkan dengan ijab dan qabul atas akad nikah tu tadi. Jadi bila dah gitu, tentulah perkara ni menjadi, orang kata, menjadi rempah ratus dalam kehidupan kita berumah tangga. Jadi bukan rupanya. Jadi gitulah Islam ni, dia buat sesuatu benda tu sangat berperaturan. Jadi bila orang ni berjunub, benda berjunub ni dia asal perkataan janabah. Janabah ni kalau bahasa Melayunya, makna dia jauh. Jauh macam mana? Jauh macam mana? Makna ni jauh daripada, makna bila kita buat benda ini, bila kita buat perkara ini, perkara apa? Perkara yang menyebabkan kita berjunub ni, menyebabkan kita ni jauh daripada amal ibadah. Mesti kita buat sesuatu benda yang lain pula, baru kita ni dapat beramal ibadah. Itu maksudnya. Junub ni. Jadi, apa yang dikatakan junub tu? Sebelum kita baca tu, kena tahu dulu apa benda yang diharamkan atau menjunub. Junub tu sendiri kita tak tahu. Sebab bahasa Arab kan. Maksudnya ialah sama ada keadaan seseorang yang dia ni mengeluarkan air mani. Sama ada dia keluarkan air mani tu sendiri ataupun oleh isterinya, ataupun mereka ni bersama tanpa mengeluarkan air mani, walaupun tidak keluar air mani, maka itu semua dipanggil junub. Itu dipanggil janabah. Bukan maknanya orang bersama. Jadi kita ni belajar fiqh ni, kawan-kawan sekalian, kita tak bolehlah saya ni berselindung sangat bercakap ni. Saya kena cakap straight je lah. Ya, kita cakap straight je. Kalau dalam mengajar ni, tak apa. Tapi kalau kita nak sembang-sembang kat luar tu, tak boleh. Tak boleh. Bahasa-bahasa yang kita gunakan mesti bahasa yang, orang kata, bahasa yang berlapik, bahasa yang bahasa yang sopan. Okey, jadi kita tahu dah. Maksud berjunub itu ialah, senang royaknya, bila kita bersama suami isteri. Itu satu. Lepas tu kita bersama suami isteri tu, dok keluar pun air mani. Contoh. Tapi masuk panggil apa? Masuk keris dalam sarung. Masuk tapi tak keluar air mani. Maknanya itu pun dikira berjunub. Ataupun dia mengeluarkan air mani tu dengan tangan dia sendiri. Bila saya bagi contoh ni, bukan makna benda ni boleh. Tapi benda ni tak boleh, benda ni haram. Haram hukumnya. Tapi bila berlaku benda tu, maknanya itu pun dipanggil dia orang yang berjunub. Ataupun yang mengeluarkan air maninya adalah isterinya. Kita faham. Okey? Baik. Faham dah. Jadi bila berlaku benda itu, maka orang ni dipanggil orang yang berjanabah. Orang yang jauh. Jauh pasal apa? Dia ni bila nak beramal ibadah, bila dia nak semayang, bila dia nak mengaji, bila dia nak tawaf, bila dia nak masuk masjid, mesti dia buat sesuatu benda. Iaitu apa? Iaitulah, kenalah dia mengangkat hadas besar. Dia mengangkat hadas besar ni kerana pula nak angkat benda. Oh, nampak macam angkat kan? Kenalah mandi. Mandi yang kita istilahkan sebagai mengangkat hadas besar. Okey? Jadi orang yang dah buat beberapa perkara yang orang yang kita dah sebut saat ni, dia ni ada beberapa perkara yang diharamkan untuk dia. Jadi, baik itu bila kita ni nak kahwin, bukan boleh suka sangat lah nak kahwin ni. Dok belajar tentang munakahat. Maka berdosa hukumnya masuk alam perkahwinan tapi tak belajar munakahat. Jadi, kita sebagai mak ni sekarang ni, kena kabarkan anak kita.
baik anak kita lelaki maupun anak kita perempuan, mu jangan galak sangat. Nak nikah beria sangat tu. Dah tahu dah nak mandi hadas macam mana. Lepas tu, lepas berjunuk tu, nak buat benda-benda, apa benda yang diharamkan. Kena tanya tu anak-anak kita tu. Lepas itu mak ni kena aling. Ayah tu mesti dah aling. Dah ayah dia malu nak royakkan anak dia kan. Kita ni lah mak-mak ni kena royakkan anak kita. Tak kira anak kita puang ke, anak kita lelaki ke, royak belakang. Yang kena khabar belakang. Kalau tak khabar, panjang cerita. Panjang cerita kat mana? Kat akhirat nanti. Jadi, apakah yang diharamkan kepada orang yang berjanabah tadi? Yang pertamanya dia ni dok boleh. Yang pertama kat sini lah dia tulis. Kata dia pengarang kitab kita. Sembahyang. Makna orang yang berjunub ni tadi. Kita dah faham yang berjunub tadi kan? Maka dia ni haram sembahyang. Baik sembahyang tu sunat maupun sembahyang tu fardu. Sembahyang apa-apa jenis sembahyang, maka haram. Kau faham sangat dah kan kita. Sebab apa? Kita nak sembahyang dalam tak ada hadas dalam keadaan kita berhadas kecil pun kita tak boleh sembahyang. Apatah lagi lah kita dalam keadaan berhadas besar. Itu faham. Tak ada orang tak tahu. Semua orang tahu. Tapi ada tak orang tak tahu? Kalau orang tak belajar, dia tak tahu juga. Sebab saya pernah juga dapat kes orang yang dah kahwin, dia tidak mandi. Dia mandi. Tapi dia tidak mandi dengan mandi ibadah. Maknanya dia mandi biasa. Orang kata dah mandi. Selama beberapa orang anak dia dapat, dia mandi ya. Tapi bila alhamdulillah dia dapat seorang majikan yang beragama, bila soal selidik, rupanya dia kata dia tak pernah berniat pun untuk mengangkat hadas besar bila dia telah bersama suami isteri. Jadi kalau benda macam tu pun tak tahu, maksudnya kemungkinan besar juga tak tahu tentang tak boleh sembahyang dalam keadaan kita berhadas besar. Baik, itu sembahyang fardu atau sunat tu haram bagi dia. Kalau dia sembahyang juga, maka hukumnya berdosa. Bila berdosa ni, maknanya dengan Allah SWT. Kita bermaksiat dengan Allah SWT. Tapi rasa tak ada orang buat lah. Baik, B. Membaca Al-Quran. Baca. Ini tilawah. Baca. Sekalipun satu ayat. Atau satu huruf. Sekalipun satu ayat. Ataupun satu huruf. Secara kuat atau perlahan. Maknanya, tilawah ni maknanya kita keluarkan suara. Bukan dalam hati. Bukan dalam hati. Ini kita sebut. Kita sebut, tapi perlahan. Ataupun kita sebut kuat. Dua-dua tu tak boleh. Okey. Membaca ya. Membaca. Katalah kita lepas bersama suami isteri, kita pun sebut. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dengan niat sebab apa? Tadi Dr. Dang baca suratul mulk. Baca hak tu. Walaupun baru sebut tabarakal, maka hukum dia haram. Jadi bila haram tu, maknanya kita telah melakukan maksiat kepada Allah SWT. Kita telah buat sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan, maknanya kita telah membuat Allah Ta'ala murka. Itulah. Tetapi, jika qasad zikir, tiadalah haram. Demikian juga jika tiada qasad apa-apa. Tapi ada exceptional. Ada pengecualian. Kalau kita qasad zikir, tiadalah haram. Dia kata tak haram. Kita qasad zikir. Kita baca ayat Quran tu selalunya lah. Apa benda ayat Quran yang kita nak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ayat Quran tak? Ataupun subhanallah. Ataupun Allahu Akbar. Sebut la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Benda tu kan ada dalam Quran kan? Itu ayat Quran tu. Tapi kalau kita niat tu zikir, ataupun kita sebut
la ilaha illallah. Kita niat zikir, maka yang tu tidak haram. Tapi kalau kita niat membaca, maka itu haram. Kalau kita niat zikir, itu tidak dihukumkan haram. Ini untuk orang berjunub ni, dia lain, dia berbeza sikit dengan orang yang haid. Orang haid dan nifas tu dia lain sikit. Sebab apa? Haid dan nifas ni satu benda yang tak boleh ditolak. Dia adalah benda orang kata semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan kepada perempuan yang beranak dan juga kepada perempuan yang sihat tubuh badannya, dia keluar darah. Jadi dia lain, dia punya apa ni? Dia punya pengharaman dia tu lain sikit. Tapi orang yang berjunub ni dia tak boleh. Macam katalah dia nak baca, dia dah biasa dah baca qul a'udzu birabbin nas ataupun 3 qul. Dia nak baca tu, itu berbeza pandangan ulama. Sebab apa? Payah kita nak sebut dalam hati kita bukan membaca. Memang sebab kita baca. Payah kita nak kabur ini zikir. Payah kita nak kabur. Sebab ayat tu panjang sangat. Tapi kalau setakat sebut la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, semua benda tu adalah ayat di dalam Al-Quran. Kalau kita niat zikir, maka perkara tu dibenarkan. Ataupun kita selawat kepada Rasulullah. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun panjang-panjang lah. Selawat Badawi ke, selawat Tafrijiyah ke, benda-benda pun dibenarkan. Ataupun tidak menjadi apa-apa masalah. Kalau kita nak baca selepas kita, dalam keadaan kita berjanabah. Kalau dalam hati ni, malah dah kata, dah macam mana dah baca Al-Mulk lagi. Tapi dah accident dah, misal kata kan. Baca jugalah Al-Mulk. Tapi dalam hati. Gerak tak lidah? Jangan gerak lidah. Jangan gerak lidah. Itu dikata perlahan tadi. Maksud dia membaca inilah bergerak lidah. Gerak lidah kita. Baca tu dalam hati tu. Dan kita seorang je dengar pun tak boleh. Kalau kita nak baca dalam hati je, silalah. Boleh. Boleh faham dah tu insyaAllah ya. Kemudian yang ketiga. Benda lagi yang diharamkan pada orang yang berjunub ni. Kita bayangkan kita berjunub ni, benda tak boleh. Semayang tak boleh. Lepas tu baca Quran tak boleh. Walaupun satu huruf. Dengan niat membaca. Tapi dengan niat zikir, boleh. Okay. Kemudian seterusnya menyentuh mashaf. Apa dia mashaf? Mashaf ialah Quran. Quran yang dalamnya tu, mashaf ni ialah Quran yang ada 30 juzuk tu. Itu baru dipanggil mashaf. Yang sebenar-benar mashaf itu ialah yang ada 30 juzuk tu. Daripada juzuk 1 sampai 30 juzuk. Dan dia tidak ada tafsiran, tidak ada terjemahan. Yang ini dihukumkan menyentuhnya haram. Dan membawanya juga adalah haram. Menyentuhnya macam mana? Katalah Quran tu, Quran yang tidak ada terjemahan, tidak ada tafsiran. Kalau kita pergi sentuh dalam keadaan kita berhadas besar, maka hukumnya haram. Ataupun kita membawanya. Contohnya macam mana kita membawanya? Membawanya ni maksudnya macam kita menanggungnya. Menanggungnya contoh, Quran kita tu atas meja. Okey, sekarang ni saya letak buku saya atas meja kecil tu lah kan. Lepas tu Quran tu ada kat atas meja tu. Kita berhadas besar, kita angkat meja tu sekali. Quran duduk atas tu. Itu pun termasuk dalam keadaan kita membawa ataupun menanggung Al-Quran. Dalam keadaan kita berhadas besar tadi, tak boleh. Tak boleh. Ini pastikan kita faham. Mashaf ni maknanya yang betul-betul Quran. Bukan Quran terjemah, bukan Quran tafsir. Bukan. Kalau Quran terjemah, Quran tafsir tu boleh. Cuma ada bahasan pula lagi. Ada bahasan. Boleh tak kita sentuh ayatnya tu? Sentuh dengan jari kita? Tak boleh. Okey. Baik, sebenarnya sebab saya ingat ini adalah kuliah kita yang terakhir kan? Bila masuk Ramadan nanti kita tak ada kuliah. Jadi ini yang terakhir rasanya. Sebab minggu depan kalau malam Khamis tu
kita dah masuk malam pertama untuk kita dah tarawih dah rasanya. Rasanya nak habiskan, rasanya sempat ke tidak. Baik. Kemudian tawaf. Bila tawaf kita tahu mesti nak nak masuk dalam masjid, boleh ke tak? Nanti ada tengok. Tawaf, sama ada tawaf tu tawaf fardu atau tawaf sunat, tak boleh dalam keadaan kita berhadas besar. Dalam keadaan kita berjunuk, tak boleh. Ni okey, yang kelima, duduk atau berhenti dalam masjid sekalipun sebentar. Duduk atau berhenti dalam masjid. Maksud macam mana? Kita pergi masjid, kita duduk. Kita duduk. Duduk tu macam mana? Letak punggung kita atas kapet masjid tu. Dalam keadaan kita ni tak mandi junub lagi. Tak mengangkat hadas besar lagi. Dia kata. Atau dia berjalan, masuk ikut pintu masjid, kemudian dia berhenti dalam masjid. Yang pertama dia duduk, kemudian dia masuk dan dia berhenti. Dia berhenti seketika, nak tengok lampu, nak tengok benda ke, ada perhatian orang ke, maka itu hukumnya haram. Okey, tidak haram lalu sahaja, seperti masuk dari satu pintu ke pintu yang lain dengan tiada makruh. Maksudnya apa? Maksudnya katalah dia ni nak pergi ke seberang sana ataupun rumah dia boleh lalu, dia boleh cross daripada pintu sini ke pintu sana tu untuk menjimatkan masa ke mana-mana pun dia boleh masuk. Masuk tu dia melalui ke pintu ni, keluar ikut pintu sana tanpa berhenti. Maka itu dihukumkan boleh. Maksudnya tidak haram lah untuk orang yang berjunub tadi. Dia kata tidak haram lalu sahaja, seperti masuk dari satu pintu ke pintu yang lain dengan tiada makruh. Tak makruh. Boleh faham lah. Okey. Kemudian apa lagi yang diharamkan atas orang yang berjunub tadi? Iaitulah membaca khutbah Jumaat. Membaca khutbah Jumaat. Lupa. Maka dia lupa yang dia ni orang lelaki lah. Dia orang lelaki lah ni. Dia lupa yang dia ni tak mandi hadas lagi. Maka hukumnya, kalau dia baca khutbah dan keadaan dia berjunub tu, tak mandi hadas lagi, maka hukumnya tak sah. Yang ni tak apalah. Bukan kena-kena dengan kita ni. Okey. Lagi apa yang diharamkan untuk orang yang berjunub? Sujud tilawah. Dan juga sujud syukur. Kita ni, sujud tilawah apa? Dan tadi kan baca Quran pun tak boleh. Sujud tilawah ni berkaitan dengan apa? Sujud tilawah ini ialah sujud yang kita lakukan apabila kita baca Quran, kemudian kita jumpa ayat-ayat yang disunatkan untuk kita sujud. Itu kita panggil sujud tilawah kan. Ada 15 tempat dalam Al-Quran, yang mana kalau dalam Al-Quran, Resam Uthmani tu kita tengok ada gambar masjid. Ada gambar masjid tu, maka kita disunatkan untuk sujud tilawah. Jadi contohnya kita ni, sama ada kita tak baca. Sebab yang disunatkan sujud tilawah ni dua keadaan. Sama ada tukang baca ataupun gambar kubah ya. Gambar masjid pula saya kata. Gambar kubah masjid. Okey. Jadi kita pun kata, manalah sujud tilawah memang dah tak boleh baca Quran. Kan? Kita faham dah kan? Macam mana pula diharamkan sujud tilawah ni? Sebab sujud tilawah ni disunatkan juga kepada orang yang mendengar. Jadi kalau kita ni tak mandi hadas lagi disebabkan berjunub ni. Tiba-tiba ada seorang tu baca Quran kena dengan ayat yang disuruh sujud. Maka dia sujud. Dia tu memanglah dia ada wuduk, dia menghadap kiblat. Dia pun sujud. Maka kita ni tadi nak sujud atas, kita kata tak? Kita lupa. Maka hukum dia kalau lupa tu gone case lah. Tapi kita ni nak sujud juga. Sujudlah pula. Maka hukumnya haram. Tak boleh kita sujud tilawah dalam keadaan kita berhadas, berjunub ni. Mana berhadas besar. Sama je. Kalau kita haid pun tak boleh. Kita nifas pun tak boleh. Kemudian sujud syukur. Sujud syukur ni macam mana? Sama je lah dia punya kaedah dia pun sama. Ini kita dah belajar dah kan. Sujud tilawah macam mana, sujud syukur ni macam mana, kita belajar dah. Apa dia rukun dia. Macam ni kita nak sujud tilawah, macam sujud sajadah berlaku bila
berlaku waktu kita dalam solat. Kan? Dalam solat, kita tengah solat, kemudian jumpa dengan ayat yang disunatkan sujud, maka kita pun sujud sajadah. Kan? Macam mana cara dia? Kemudian kalau di luar sembahyang pula, sujud yang sama juga, tapi taklah panggil sujud sajadah. Kita panggil sujud tilawah. Kalau sujud syukur kan, samalah juga. Sama je kaedah dia. Macam mana kaedah dia? Kita revise balik. Sebab apa? Sebab kita ni nanti nak tadarus. Kan? Bila kita tadarus nanti, mula juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3 dah jumpa lagi. Juzuk berapa yang mula-mula jumpa? Al-A'raf kan? Al-A'raf tu jumpa dah. Jadi macam mana kita? Kita mesti tahu. Kita tahu dah. Sebab bila kita bulan puasa nanti, kita orang kata amalan yang wajib, Allah Ta'ala akan beri ganjaran seperti 70 kali. Maknanya apa? Kita sembahyang zuhur. Kita sembahyang sekali je. Tapi Allah Ta'ala beri pahala seolah-olah kita mengerjakan sembahyang zuhur tu 70 kali ganda. Apa-apa jua yang wajib. Kita menuntut ilmu. Kita belajar yang fardu ain ni semua ni. Maka yang fardu ain ni wajib kan? Maka Allah Ta'ala beri kita ganjaran 70 kali. Kemudian kalau yang sunat, maka Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahala seperti mana kita melakukan yang wajib. Jadi besar pahalanya. Jadi sebab itu kita nak masuk kepada bulan Ramadan ni, memang kita nak nuntut ilmu betul. Supaya kita tahu betul. Memang kita akan, orang kata, kita akan grab sedaya upaya kita. Sebab itu kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah aku dalam Sya'ban ini, wa balighna Ramadan. Dan sampaikanlah aku dalam Ramadan. Kita ni dalam Ramadan, dalam Sya'ban ni, kita minta Allah Ta'ala berkati. Apa-apa benda menuntut ilmu kita ni, kita bersedekah, kita puasa, kita buat amalan baik semua, supaya dia berkembang biak waktu kita dalam bulan Ramadan nanti. Jadi pada waktu tu kita ni nak sujud apa? Sujud tilawah. Jadi macam mana caranya? Tu kita kena mana orang kata? Revision ya. Kita ulang kaji balik. Macam mana sujud tilawah pada waktu kita bertemu dengan ayat-ayat yang disuruh sujud. Ataupun kalau kita pada waktu tu tak menutup aurat. Sebab syarat dia mestilah kita menutup aurat. Ataupun kita waktu tu dalam kereta. Tadarus dalam kereta. Jadi tak? Jadi? Kalau kita bersungguh-sungguh jadi. Kalau kita suami isteri jadi. Nak pula ayat yang kita hafal. Tak ada benda. Lepas tu kalau kita ni tak boleh nak sujud, macam mana? Ada tak jalan lain? Ada. Kalau kita boleh tak sujud, tak boleh nak sujud, kita sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebanyak berapa kali? 4 kali. 4 round. Untuk menggantikan daripada kita sujud tadi. Jadi kaedah ataupun kaifiat sujud tadi macam mana? Dia takbir. Takbir Allahu Akbar, niat untuk sujud tilawah. Terus saja kita sujud. Dalam sujud tu kita bacalah ayat-ayat yang ayat-ayat pula. Tasbih yang disuruh baca waktu kita sujud syukur, sujud tilawah, sujud apa tadi? Sujud sajadah tu sama je ayat dia. Katalah dok reti. Bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Pun tak apa. Tak apa. Ataupun tak reti juga. Kalau saudara baru dia tak reti, maka dia diam dalam tu, mintalah pada Allah, pujilah Allah di dalam sujud dia tadi. Lepas tu terus je dia bangkit apa? Bangkit duduk lah kan. Sujud sekali je. Bangkit, Assalamualaikum. Tu dia punya rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak pandang ke kanan, itu sunat, boleh lah. Pada nak beri ke kiri, boleh belaka. Sama je. Itu dia kaifiat dia. Sebab nanti kita akan temu ni nanti waktu kita bertadarus nanti. Jadi itu adalah perkara yang diharamkan untuk orang yang berjunub. Boleh dah ya, insya-Allah. Okey. Sujud syukur tadi bila kita jumpa sesuatu, bila kita ni dapat sesuatu anugerah daripada Allah Ta'ala, contohnya kita ni dapat temu duga lulus, gaji naik, naik pangkat, gaji naik, kemudian kita ni dapat anak, bisa kata kan, benda yang jarang-jarang dapat tu kita sujud syukur.
ataupun kita terlepas daripada musibah, tu kita disuruh sujud syukur. Jadi sujud syukur ni, sujud syukur, sujud tilawah tu mestilah dalam keadaan kita ni suci daripada hadas kecil. Memang dah kena suci daripada hadas besar. Hadas kecil pun mesti suci juga. Tak boleh. Macam kita tengok kan. Ada orang bila dia main bola, tapi kita sangka baiklah, dia mungkin berada dalam keadaan dia berwuduk. Tapi tengok lutut nampak, sujud syukur. Sah tak sujud syukur dia? Dengan tanpa menghadap kiblat. Tak sah. Dia mesti, rukun dia, syarat sah itu, menghadap kiblat, menutup aurat, ada wuduk. Gitu. Baik. Tengok haram atas yang berhadas kecil pula. Baik. Perkara yang diharamkan kepada orang yang berhadas kecil. Jadi hadas kecil ni, apa benda hadas kecil? Hadas kecil ialah orang yang tak ada wuduk. Senang nak royak. Hadas kecil ialah orang yang tak ada wuduk. Yang berjunub, hadas besar ialah orang yang dia nak beribadah, dia kena mandi. Orang yang hadas kecil ni, kalau dia nak beribadah, dia kena ambil wuduk sahaja. Tak perlu kepada mandi. Jadi yang perlu kepada mandi tu antaranya ialah yang berjunub tadilah. Yang keluar haid, yang kering pada nifas. Itu. Baik, orang yang berhadas kecil ni, haram atas dia yang pertamanya sembahyang. Sembahyang sunat ke sembahyang fardu, haram belaka. Tak boleh. Dia pura-pura sembahyang. Contoh. Orang sembahyang, kita ni tak dan. Lepas tu kita malu. Kita malu tak sembahyang. Maka kita pun berlagak sembahyang. Maka Allah Ta'ala, maka malaikat melaknat orang yang bersolat tanpa wuduk. Jangan buat main kita. Tapi kalau kita belajar macam mana? Kan? Kita belajar. Dia siap dengan telekungnya. Kita belajar. Itu belajar. Lain. Ini niat belajar. Niat belajar lain. Niat sembahyang lain. Niat sembahyang tanpa wuduk lain. Niat belajar sembahyang tapi tak ada wuduk lain. Sebab lepas kita ajar tu, kita bercakap-cakap semua kan, itu lain. Jadi sembahyang sama ada fardu atau sunat tu haram hukumnya kepada orang yang tidak ada wuduk. Tu kita maklum. Dalam keadaan maklum tak maklum tu, baik. Macam mana? Sekiranya kita ni ambil wuduk, tidak sempurna wuduk kita, tengok. Kan? Maknanya kita ni bersembahyang dalam keadaan tak ada wuduk. Sebab apa? Sebab wuduk kita tak sempurna. Saya tengok satu video, orang ambil wuduk dalam TV lah. Bukan dalam TV, dalam YouTube. Cara dia ambil wuduk tu dekat tangan ni memang tak sampai. Masya Allah. Jadi macam itu dia buat untuk tontonan ramai. Jadi kalau macam itulah cara ambil wuduk tu sah ke tak sah? Tak sah. Jadi bila tak sah tu tadi, kita sembahyang tarawih ke, kita sembahyang fardu ke, semuanya tidak dikira sebagai sembahyang. Jadi dikira sebagai apa? Dikira sebagai orang yang meninggalkan sembahyang. Sebab itu kita nak perhati. Molek-molek ibadah kita ni, kita nak kena mula daripada kita nak mandi hadas besar. Macam mana kita nak mandi hadas besar? Mandi hadas besar pun kena ajar. Kena ajar. Nak pergi korek lubang mana? Kan? Nak kena berdiri tegak saja, kena mencangkung ke, nak basuh bagaimana, kena ajar. Sebab apa? Kalau situ salah, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Salah bahagian mandi hadas, tawaf kita tak sah. Banyak benda kita tak sah. Okey. Baik. Jadi tawaf sama ada fardu atau sunat pun tak boleh juga dalam keadaan kita ni tak ada wuduk. Mesti. Lepas tu macam mana? Kalau kita batal wuduk, waktu kita tawaf. Waktu itu orang pergi haji, dia tahu dah kan. Macam mana pada waktu tu dia kena bertalfik. Bertalfik ataupun bertaklid. Taklid ikut talfik ni kita campur mazhab. Pada waktu tu saja dibenar. Kalau kita kat rumah tak boleh buat perangai gitu. Tak boleh. Okey. Yang ketiganya sujud tilawah dan sujud syukur. Dan tak ada wuduk pun tak boleh. Tadi dalam hadas besar tak boleh, tak ada wuduk pun tak boleh juga. Jadi ada benda yang hadas besar ni lagi banyak, lagi strict. Hadas kecil boleh tak masuk dalam kalau kita berhadas kecil, boleh tak kita masuk dalam masjid?
Boleh kan? Ke tak boleh? Kita tak ada wuduk, kita masuk dalam masjid. Kita berhadas besar, kita masuk dalam masjid. Tak boleh kan? Hadas besar tak boleh masuk dalam masjid, tapi berhadas kecil, kita boleh masuk dalam masjid. Tu ada beza sikit. Kemudian membaca khutbah jemaat pun diharamkan ke atas orang yang tak ada wuduk. Tadi tak apa dia berjunub. Haram, lebihlah haramnya. Kemudian menyentuh mushaf. Menyentuh. Tadi orang berhadas besar. Yang ini orang hadas kecil. Perhati molek lah, kita ni sekarang ni mudah sangat. Mudah sangat orang kata rukhsah yang diberi tu, kita macam tak faham. Macam mana dia kata? Bayangkan kita ni tak ada wuduk, kita ni haram menyentuh mushaf. Lepas tu kita buat macam mana? Kita buat, kita ambil lah kain. Ni contoh lah. Contoh. Ini Quran sebenar. Ini Quran terjemah ni. Katalah mushaf sebenar. Kita ambil kain, kita letak kain. Kita letaklah kain gini, contoh. Lepas tu kita ambil, kata sebab kita tak sentuh lah Quran, kita kata kan. Sebab apa? Kita berlapik, macamlah kita konon-kononnya bersalam dengan, kita raya-raya kan. Raya kan, nak salam. Adalah bukan mahram kita, unjuk tangan ke kita ni pula takut dia kejut hati. Kita pun ambil lah tudung kita, buat gitu kan. Kita ingatkan boleh. Tapi dalam Al-Quran ni tak boleh. Tak boleh juga. Tak boleh. Walaupun benda tu berlapik. Dengan keadaan kita tidak ada wuduk. Jadi haram menyentuh mushaf atau sampulnya. Sampulnya ni apa? Okay. Let's say, katakan ini Quran. Quran sebenarnya bukan terjemah. Quran yang mushaf yang tidak ada terjemahan. Tidak ada tafsiran. Lepas tu kita kan orang perempuan ni suka kan. Dah lah benda ni dah cantik dah. Tapi kita suka bagi cantik lagi. Kita wrap. Itu dia kata sampul. Kita wrap lah dengan kertas bunga-bunga ke benda-benda. Okey, faham? Okey. Jadi kita pegang dia punya tu. Sampulnya tu. Kita sentuh sampul tu. Kena tak ke dia? Tak kena. Kita sentuh sampul, itu maksud dia. Sentuh sampulnya tu pun hukumnya adalah haram. Tak kena lagi ke dalam Quran tu. Sampulnya saja pun haram. Okey. Atau kotaknya. Ni baik. Zaman sekarang ni kan ada Quran yang satu jilid tu ataupun 30 ni lah. 30 juzuk sekalipun. Dia letak dalam kotak. Saya lupa pula. Tadi benda tu ada di bawah saya ke atas ni. Boleh faham kan? Benda tu boleh imagine dalam kepala kita kan? Ada satu kotak, ni Quran ni kita masuk dalam kotak tu. Okey? Jadi kotak itu, selama mushaf tu berada di dalamnya, kita sentuh kotak tu dalam keadaan kita tidak berwuduk, itu pun hukumnya haram. Kecuali, kalau tak ada dah Quran dalam tu. Kotak tu sesaja-saja. Tu baru. Itu adalah khilaf di kalangan para ulama sama ada kata boleh atau tak boleh. Boleh dapat ya benda ni. Itu kata kita ni simple je benda kita belajar ni kan. Tapi bila kita belajar berkitab, kita baca baru kita nampak Allahu Rabbi. Kalau orang mengajar tu dia mengajar seumur dah, jadi dia tahulah. Kalau kita yang baru sesekali dua ikut, kadang-kadang lupa dah benda yang dia ajar. Jadi ingat, mushaf tu sendiri, zat dia, kemudian sampul dia, yang kita wrap tadi, kita pegang wrap tu saja. Okey? Tu. Dan kotaknya. Kotak tempat Quran. Ataupun memang kotaknya ni, Quran ni kita letak dalam satu kotak tu. Okey. Lepas tu tutup kotak tu. Kotak tu sendiri kalau kita pegang, sedangkan Quran ada dalamnya, tu hukumnya haram. Kata siapa? Kata para ulama. Okey. Demikian juga haram menanggungnya. Seperti dibimbit dan sebagainya. Menanggungnya. Macam tadilah. Seperti dibimbit. Okey, kita ikut aturan dia. Dibimbit ni maksudnya apa? Kita bimbit gini. Sama ada kita letak dalam bekas. Ada tak ayat lain? Okey. Sama ada kita letak dalam bekas, dalam plastik lah, dalam beg, dia seorang diri. Siapa seorang diri tu?
Quran tu seorang diri. Beg tu kita angkat gini ya. Kita cebek. Cebek. Sebab ada kita pegang macam gini. Ataupun kita pegang gini. Tapi kalau saya memang marah lah anak murid saya pegang kelet Quran letak bawah ketiak ni. Sebab Quran ni mulia. Tak kira dia Quran terjemah ke, lebih-lebih masalah betul. Tak boleh kita letak di bawah ketiak kita. Kalau saya ngajar anak-anak, anak-anak murid saya suruh letak, bawa Quran, datang ke rumah ustazah, pegang macam ini Quran. Beg pun, kalau beg galas di hadapan. Bukan galas di belakang. Bukan galas di belakang. Galas di hadapan. Sebab Al-Quran ni mulia. Kita nak susun Quran ni, tuan-puan sekalian, pun ada cara. Haram hukumnya kalau kita letak Quran ni, kemudian kita letak pen di atasnya. Letak sesuatu di atas mushaf tu. Letak sesuatu. Letak kayu sugi ke, letak kunci ke, letak buku lain ke, ataupun letak kitab Quran terjemah di atas mushaf yang fully kalamullah tadi. Hukum dia haram. Bila hukumnya haram, benda kita nak tengok, hukumnya berdosa. Jadi sebab itu bila kita buat benda ni, kalau kita tak tahu, dalam keadaan kita buat baik itu pun, kita berdosa. Sebab apa? Sebab kita jahil tentang hukum hakam ataupun peraturan ataupun adab-adab yang Islam tentukan ke atas Al-Quranul Karim. Sebab dia benda mulia. Sebab dia kalamullah. Boleh faham dah tu tak? Okey. Jadi haram juga menanggungnya, mana membawa dia dan kadang kita tidak berwuduk tu seperti dibimbing. Seperti dibimbing, dipegang tanpa wuduk. Walaupun dia bersarung, kita tak pegang pun. Kita tak menyentuh dia pun. Tetapi, ada tetapi. Dengar tetapi ni. Tetapi harus dibawa jika ia berada dalam bekas yang bercampur dengan barang-barang yang lain. Okey, berhenti sampai situ. Akan tetapi, Quran kita tadi, mushaf kita tadi, kita letak dalam satu bekas, kemudian dalam bekas itu, dalam beg itu, ada benda lain. Ada benda lain ya. Contohnya apa? Mungkin ada kunci, mungkin ada pers kita. Dalam kitab Matla'ul Badrin, ditulis, hatta ada sebatang jarum. Maka pada waktu itu kita hendaklah qasad. Qasad tu apa? Mestilah kita datangkan dalam hati kita. Qasadkan dalam hati kita, datangkan niat dalam hati kita, bahawa aku ni bukan bawa Quran. Aku ni bawa kunci. Aku ni bawa buku. Aku ni bawa jarum. Itu yang membolehkan kita bawa Quran tanpa wuduk tadi. Ini kes ada wuduk ni. Kes berjunub tadi, untuk saya kira lah, itu haram qat'i lah tu. Ini kes kita tak ada wuduk, tapi kita bawa juga dalam satu bekas, maka kita kena letak barang lain. Dan kita qasad bahawa kita ni bukan bawa Quran, tapi bawa barang lain. Ya, itu maksud dia. Tetapi harus dibawa jika ia berada di dalam bekas yang bercampur dengan barang yang lain. Beres waktu ya, insyaAllah. Dan harus disentuh jika tafsirnya lebih banyak daripada ayat-ayatnya. Okey, katalah Quran tu, mushaf tu, dia ada tafsiran sekali. Ya? Ada tafsiran sekali. Maka sekiranya kita dapati tafsirannya lebih banyak daripada ayat-ayat Qurannya, maka kata di pengarang kitab kita, harus disentuh. Bila harus disentuh ni, maknanya bolehlah disentuh. Tapi better lah, atau sebaik-baiknya kita ni ada wuduk. Tapi kalau tak ada wuduk, nak sentuh tu boleh tak? Quran tu. Quran yang ada tafsiran. Quran yang ada terjemah. Macam sekarang ni lah, Quran terjemah ni, tak ada wuduk, boleh sentuh tak? Boleh. Boleh pegang tak? Boleh. Cuma, ada lagi cumanya. Cuma, dia tak ada tulis sini, tapi saya nak sambung. Cuma, bila kita buka Quran tu, kita tak ada wuduk, kita pegang ni, boleh, ini Quran terjemah ya. Ni Quran terjemah. Ni banyak terjemahan ni. Banyak terjemahan ni. Lepas tu kat depan-depan ni macam-macam lah, muqaddimah macam-macam, cakap Melayu, cakap Inggeris. Maka kata ulama, ni kita, ni jari kita. Jari kita ataupun
Apa? Penunjuk. Penunjuk lidi. Penunjuk pen. Tidak boleh kita sentuh kepada perkataan-perkataan. Kalimah-kalimah tu. Contoh ayat ni, huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Maka kita sentuh dalam keadaan kita tidak ada wuduk. Mana kita touch. Touch dengan sentuh sama je. Tapi nak bagi faham lagi. Kita sentuh tangan kita, jari kita tadi, kena kepada tulisan-tulisan. Itu haram hukumnya. Ataupun kita pen kita tadi, kita letak, sentuh juga. Itu haram. Okey? Adapun kalau dia tu Quran, sebenar-benar Quran. Yang ni tadi kita campur, dia ada Quran, dia ada terjemahan, ada tafsiran. Kalau yang memang sebiji Al-Quran yang tidak ada apa-apa terjemahan, tidak ada apa-apa tafsiran, maka kalau kita nak buat gini pun, kadang-kadang kita tak ada wuduk pun tak boleh. Macam ini tak apa, kita pegang gini sebab apa? Kita tak pegang, tak ada wuduk, kita pegang ni sebab ini tak kena ke sini, tak kena kepada ayat ni. Tapi kalau Quran betul-betul, semua tempat dia adalah diharamkan pegang kepada orang yang sama ada dia ni ada wuduk ataupun dia ni lebih-lebih lagi berhadas besar. Setakat ni boleh faham lah, insya-Allah. Hak ni hak hari-hari kita buat. Nak pula kita bulan Syakban, kita dah kata penghujung-penghujung ni, dah khatam dah, Rajab tu dah khatam, Syakban ni nak khatam dah kan, nak khatam insya-Allah. Jadi orang kata jangan kita baca Quran saja tanpa mengetahui adab-adab dia. Adab-adab yang bukan setakat adab-adab yang orang kata sunat, tapi adab-adab yang menyebabkan kita ni bila langgar tu mendapat laknat daripada para malaikat dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi, demikian juga jika tertulis pada duit dan cincin. Maksudnya apa? Harus disentuh. Harus disentuh pada ayat Quran yang tertulis pada duit dan cincin. Pada cincin tu ada tulis ayat Quran. Pada duit tu ada tulis ayat Quran. Ataupun pada loket tu ada tulis ayat Quran. Maka hukum dia boleh. Wallahualam dia tulis gitu. Tak ada kita kat Malaysia ni tak ada. Tapi kalau kat Mekah pun ada. Sebab saya pernah dapat dulu. Abang saya beri. Macam coin gitulah, ada tulis ayat Quran. Jadi hukumnya boleh. Kemudian dia kata apa? Termasuk dalam kata mushaf itu. Kata pengarang kitab kita ni dia kata apa? Termasuk dalam kata mushaf. Rupanya mushaf ke mashaf ke? Ini mishaf dia tulis. Termasuk dalam kata mushaf itu ialah ayat Quran yang ditulis pada sekeping kertas. Maknanya sekeping kertas macam gini, fully ni ayat Quran. Fully tu ayat Quran. Sepenuh tu ayat Quran. Atau pada bingkai yang digantung pada dinding. Maknanya pada bingkai yang digantung pada dinding tu semua ayat Quran. Dan sebagainya. Dan sebagainya ni barangkali contohnya macam pinggan. Pinggan, kalau kita pergi kat Mekah, ada pinggan, ditulis ayat Quran. Benda perhiasan. Sekalipun satu ayat, haram juga disentuh. Masya Allah. Tengok. Oleh siapa ni? Oleh orang yang tak ada wudu. Masya Allah. Jadi banyak tak kita ni berlaku. Kalau cincin ada kalimah Allah, itu dia kata tidak haram tadi. Harus disentuh harus disentuh jika tafsirnya lebih banyak daripada ayat-ayat, dan demikian juga harus disentuh jika tertulis pada duit dan cincin tentang ayat Quran. Ayat Quran Allah tu pun masuk dalam ayat Quran lah. Jadi boleh disentuh. Sebab disebut sini duit dan cincin. Wallahu alam bisawab. Saya tak tahu ya. Saya baca je. Kemudian apa lagi yang kita dapat ilmu pada waktu ini, iaitu ayat Quran yang ditulis sekeping pada kertas tu. Tak ada tulis benda-benda lain dah. Kalau ada tulis pun sikit, lebih banyak ayat Quran. Waktu pun haram kita sentuh tanpa wudu.
perhiasan dinding macam ayat 1,000 dinar. Siapa tulis tu tadi, saya tak nampak siapa yang tulis. Seperti mana yang ada kata di dalam sini, dia kata apa? Bingkai yang digantung pada dinding. Bingkai yang digantung pada dinding ataupun plate pinggan yang ditulis ayat Quran, semuanya itu adalah haram disentuh sekiranya kita tidak ada wuduk. Lebih-lebihlah kita ni berjanabah. Lebih-lebihlah kita haid. Lebih-lebih kita kita bernifas. Kalau kita gantung tu. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita kalau rasa macam tak berapa nak jelas, mungkin ada huraian. Cumanya bab fiqh ni dia ada huraian, dia ada khilaf-khilaf. Tu dapatkanlah pandangan daripada para asatizah yang lain. Tetapi wajib diselamatkan mushaf ada ayat Quran jika didapati berada di tangan orang kafir atau berada di tempat yang hina. Kalau ayat Quran mushaf kita tu pada tangan orang kafir, atau dia jatuh dalam longkang, ataupun jatuh tengah jalan, atau jatuh tempat tengah jalan lah. Maknanya orang boleh pijak, orang boleh sepak, orang boleh langkah, maka wajib kita ambil walaupun kita ni dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar. Tak perlulah kita ni, nantilah nak ambil wuduk dulu, nantilah nak mandi dulu, tak boleh. Hukumnya haram. Seperti mana haramnya kita kalau ada orang kafir, dikata dia nak masuk Islam. Dia nak masuk Islam. Lepas tu kita kata, nantilah saya duk reti. Kata, nanti kejap nantilah saya bawa awak pergi jumpa ustaz lah. Hukum dia berdosa besar. Hukum orang ni tadi berdosa besar. Kalau dia kata, dia nak mandi dululah. Saya ni orang yang, kita ni orang Melayu Islam ni, bila ada orang kafir kata tolong Islamkan saya, saya ni nak rimah sangat ni nak kena mandi. Hukumnya haram. Macam ni jugalah. Kalau kita nak jumpa Quran di tempat-tempat yang tak sepatutnya atau di tangan orang kafir, wajib kita selamatkan, wajib kita ambil walaupun dalam keadaan kita ni berhadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Jangan ditegah kanak-kanak yang sudah memayis memegang Quran dengan tiada berwuduk sama kerana hendak mengaji. Ini dalam ni dia sebut, jangan ditegah. Kanak-kanak ni, dia dah memayis. Memayis ni apa? Dia dah tahu baik buruk. Umur 6 tahun. Dia pegang Quran. Lepas tu lebih-lebih lagi dia bawa Quran ni, dia nak pergi ngaji. Jangan ditegah. Sebab apa? Takut nanti bila kita kata, ambil wuduk dulu. Dia pun terbantut. Tersontok dia nak pergi ngaji ni. Malah lalu. Nak ambil wuduk pula malah. Dia tu. Terus nak ngaji. Maka jangan ditegah. Tapi bukan sebenarnya, saya pun pernah dengar lah daripada Ustaz Wan Junaidi. Perkataan ini memang ada. Cuma kita ni memang kena suruh. Memang jangan biarkan anak-anak, biar kita tahu, ajar anak kita beradab. Bila dia nak pegang Quran, mesti dia ada wuduk. Tapi mana bila dia dah pegang tu, sekiranya kita kenal anak kita kan, anak kita ni jenis musang ke jenis dengar cakap. Kalau jenis musang, tak apalah, let go lah. Kata lain kali, dek, lain kali kena ambil wuduk dulu. Jangan nanti dia biasa kurang hajar dengan, mana tidak beradab dengan Al-Quran. Dia biasa. Dia tak dapat beza. Dia ingatkan ini buku ke apa? Ini kitab. Selalu saya macam tu lah. Tengok budak-budak bawa Quran sambil langit-langit. Awak ingat tu buku cerita ke apa? Itu Al-Quran. Tak boleh bawa sewena-wena. Ada cara dia. Pegang kat dada. Mesti ada keadaan berwuduk. Itu kita kena ajar adab-adab tu. Baik. Kemudian, okey. Dah habis dah masa kita ni. Haram atas orang haid dan nifas, benda perkara yang sama juga. Lalu dalam masjid jika darahnya takut menitik. Lalu dalam masjid, duduk dalam masjid, semuanya haram belaka. Berpuasa, sama ada puasa sunat dan fardu, haram juga. Lepas tu, haram apa lagi yang berbeza sikit, suami dia menceraikan dia dalam keadaan dia berhaid tadi. Haram suaminya menceraikan dia. Tapi cerai tu, jatuh tak? Talak tu. Jatuh talak tu, tapi perbuatan suami menceraikan dia dalam keadaan dia berhaid adalah hukumnya haram. Kemudian bersedak-sedak atau bercumbu-cumbu, itu hukumnya haram.
antara pusat dan lutut. Waktu saya baca, kita tahu belaka dah. Tapi ada ulama yang mengatakan tak haram. Melainkan bersama saja dikatakan haram. Ada ulama kata boleh selagi tidak bersama. Boleh. Kalau siapa-siapa nak megang, nak buat juga, boleh. Tapi mestilah dia berpegang kepada pendapat ulama yang mengatakan tidak haram bersedap-sedapan antara pusat dengan lutut. Boleh faham tu ya? Malah nak cerita benda gitu lah. Kita ni orang kata dah senja belaka dah. Baik. Sekalipun haram atas orang haid dan nifas itu berpuasa, tapi wajib atas keduanya qada puasa. Jadi sekalipun orang yang tadi haid dan nifas tu, puasa dia tak wajib pada dia. Tapi wajib dia qada. Bukan kata let go macam gitu je. Macam semayang. Semayang tak wajib atas kita kan. Bila kita haid, bila kita nifas. Tapi bila puasa tak, kena ganti. Ya? Okey. Orang istihadah wajib sembahyang, puasa dan lain-lain. Orang istihadah wajib puasa, sembahyang dan lain-lain. Mesti ada, mesti kita belajar dah. Tahu dah kalau nak sembahyang macam mana, tata cara orang istihadah ni nak sembahyang. Mesti bersihkan dulu, mesti ambil wuduk dalam keadaan dah masuk waktu, kan. Dan satu wuduk, satu fardu. Ni kalau orang kena istihadah, dia nak sembahyang tarawih, macam mana ni? Ni jadi ujian besar lah, tapi besar lah pahalanya. Mestilah dia ni tak boleh semayang kat masjid. Sebab apa? Nak semayang kat masjid ni mesti nak datang dulu sebelum azan kan. Selalunya lah. Kena semayang di rumah je lah. Sebab apa? Dah azan, barulah dia masuk bilik air, dia bersih, kemudian ambil wuduk, semayang fardu. Lepas tu bolehlah dia semayang sunat tarawih. Banyak kali. Bolehlah beberapa kali pun. Lepas tu kalau nak semayang qada pula, kena masuk bilik air, bersihkan pula, ambil wuduk yang baru. Jadi nak sembahyang qada satu sajalah. Lepas tu kena buat lagi, jadi susah untuk orang istihadah. Ya. Jadi waktu kita tak istihadah ni lah kita buat macam-macamnya. Banyak-banyak kali sembahyang. Bila istihadah nanti kita tak adalah nak kata, susahnya lah nak qada sembahyang. Sebab istihadah. Kita saja cari waktu kita istihadah. Ya. Tak maaf cakap gitu. Okey. Wabihi wallahu a'lam. Itulah dia perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang berjunub, orang yang berhadas kecil dan juga orang yang berhaid dan bernifas. Ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu ni memang bermanfaat. Ya, sebab tengok tadi moderator kata ilmu yang bermanfaat ni. InsyaAllah dia bermanfaat, memang bermanfaat ilmu ni. Bagi saya sendiri, tapi dia tidak bermanfaat selagi mana kita tidak praktik. Kita tahu dah haram menyentuh Al-Quran tanpa wuduk, kita pegang juga Quran tanpa wuduk. Maka ilmu kita tidak memberi manfaat pada kita, bahkan menjauhkan kita daripada Allah SWT. Jadinya, berhati-hatilah dalam keadaan kita menuntut ilmu ni, supaya ilmu tu tidak menjadi fitnah kepada kita. Nanti kita akan masuk jawab di hadapan Allah. Allah akan tanya atas segala ilmu ni, ke mana, apa benda yang kamu buat atas ilmu yang kamu dapat. Beramal ataupun tidak. Jadi cukuplah setakat ini. Saya minta ampun, minta maaf atas segala salah silap saya. Yang buruk tu memang daripada saya lah. Itu cakap beradab kita dengan Allah SWT. Yang baik tu memang daripada Allah. Dan saya ucapkan selamat menempuh bulan Ramadan. Dan memperbanyakkan segala amal ibadah dengan hati yang ikhlas. Dan jangan lupa ibadah kita ni mesti kita selesai fardu ain kita. Mesti selesai tauhid kita. Mesti selesai hati kita. Kalau tak jadi ibadah kita ni ibadah yang tidak diterima oleh Allah SWT. Dia mesti ada tiga serangkai. Apa dia? Tauhid ada, tasawuf ada, fiqh pun ada. Tak boleh tinggal. Tak boleh tak ada salah satu. Berfiqh saja, semayang saja tapi tidak bertasawuf. Maknanya semayang je tapi tak jaga hati. Jadi macam mana? Jadi orang yang fasik. Kalau bertasawuf saja, jaga hati je tapi tak berfiqh. Maksudnya apa? Jaga hati-hati mau baik-baik. Tak semayang tak apa. Akan jadi kafir zindiq. Jadi sebab itu
Tiga perkara ni, tauhid, fiqh, tasawuf ni mesti seiring dalam kita beramal ibadah. Amal ibadah kita zahir dan batin. Zahir kita beribadah, batin kita pun beribadah. Cukup setakat ini. Maka saya serahkan kepada Puan Masraha untuk kita sambung membaca suratul Mulk, insya-Allah taala. Ustazah, kita baca soalan dekat chat dulu boleh? Boleh. Ada Ha, benda ya? satu tu dia tanya, kalau ayat Al-Quran yang dibaca oleh murid yang tak ada wuduk dan dibaca dengan menunjuk dengan jari di buku latihan, apa hukumnya, Ustazah? Nanti jap. Macam mana ya? Ayat Al-Quran yang dibaca oleh murid yang tak ada wuduk dan dibaca dengan menunjuk menggunakan jari di buku latihan. Ayat Quran tu dalam buku latihan, Ustazah. Dalam kitab lah. Murid baca tak ada wuduk dan tunjuk pula dengan jari. Apa hukumnya? Okey, baik. Sekarang ni tengok murid tu. Kalau murid tu baligh, maka hukumnya haram. Murid tu dah baligh. Kalau murid tu tak baligh lagi, maknanya apa? Maknanya dia ni tidak taklif lagi atas dosa. Atas dosa pahala, tak ada benda lagi. Jadi tak apalah. Jadi cumanya kita kena ajar ke dia. Jangan, ada wuduk tak? Tak ada wuduk. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Kita biar ajar daripada kecil lagi. Anak-anak ni dia tahu adab dia. Kalau tak ada wuduk, tak boleh sentuh ayat Quran tu. Sama macam Quran terjemah kita tadi kan. Dia tu Quran terjemah. Jadi contohnya macam dalam kitab kita ni ada ayat Quran. Kalau kita sentuh gitu tu, sama ada kita ditulis ataupun benda tu memang dah ada kat situ, kita sentuh. Maka hukumnya haram. Cuma berbeza. Ni saya tak sebut tadi tak? Budak-budak yang sedang menghafaz Al-Quran. Budak-budak yang sedang menghafaz Al-Quran. Contohnya kalau kalau kami kat Kemaman, kat Terengganu ni sekolah imtiaz. Sekolah imtiaz ni sekolah yang menghafaz Quran. Dalam masa yang sama dia belajar juga sains. Sekolah orang kata tahfiz sains lah. Ada pelajaran sains, pure sains dan ada juga menghafaz Al-Quran. Diorang ni boleh menulis Al-Quran. Kerja diorang ialah bila diorang dah khatam 30 juzuk tu, kerja dia apa ialah akan tulis Al-Quran tu. Diorang ada Quran diorang sendiri. Sama ada diorang ni dalam keadaan hadas besar, ada orang kata diorang ada bertaklid kepada mazhab lain yang dibenarkan. Itu untuk orang yang memang bidang dia. Kalau kita ni yang saja-saja dan keadaan hadas besar nak pergi nulis pula ayat Quran tak boleh. Ataupun kita dalam keadaan bukan menghafaz Quran, kita nak membaca Al-Quran tak boleh. Kecuali orang-orang yang memang dia menghafaz Quran, maka dia nak ulang Quran dia supaya jangan hilang ingatan terhadap Al-Quran dia, waktu dibenarkan. Tapi mestilah dia bertaklid kepada mazhab lain. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Ustazah? Ya. Semoga fahamlah ya. InsyaAllah. Kita tengok jawapan, tengok soalan. Ustazah boleh tanya sikit tak Ustazah? Boleh insyaAllah. Ya, kalau saya boleh jawab. Ustazah, saya ada orang cakap, dia kata boleh kita baca Quran yang terjemahan tapi kita pakai tunjuk dengan sesuatu benda lah macam pensel ke dengan ada penunjuk lah, tak boleh dipegang, dia kata. Betul ke Ustazah? Macam mana tadi? Macam ni, ada orang tu memang dia tak ada wuduk lah. Dia tak ada wuduk. Tapi ada orang kata boleh baca Quran tu tapi Quran terjemahan, tapi jangan dipegang ayat tu, cuma ditunjuk je pakai penunjuk bila mengaji gitu. Boleh? Ada yang kata boleh pula Ustazah. Saya dah terang dah tadi kan. Maknanya kalau kita tak ada wuduk, boleh tak kita baca Quran dalam keadaan kita ada wuduk? Hukumnya boleh. Baca Quran tak ada wuduk boleh. Tapi nak pegang mushaf yang fully Al-Quran tak boleh. Betul lah, itulah yang sorry tadi saya tak tengah yang full Quran. Oh, yang fully Quran tak boleh kata terjemahan boleh Ustazah ya, tapi kita pakai tunjuk je dengan pensel ke apalah, tak boleh dipegang lah Ustazah maksudnya. Tunjuk dengan pensel tu tak boleh juga. Tak boleh? Tunjuk dengan pensel. Pensel tu kena kepada tulisan Quran tu, tak boleh. Oh. Sebab kita tak ada wuduk tadi ya. Sebab kita tak ada wuduk.
Sebab dia connection ni. Ni soal kita ganti je ni kan. Ini seolah-olah tangan kita juga ni. Seolah-olah tangan kita juga. Seolah-olah tangan kita juga. Oh, mana kita Baik. boleh baca tapi tengok je lah. Tengok baca. Ya. Ya, betul. Betul. Okey, terima kasih Ustazah. Sekolah budak pada itu. Okey, baik. Ustazah, Maknanya ada guna lagi tafsir satu. dengan berwuduk jugalah. Guna tafsir dengan berwuduk tu kita baca Quran, ada wuduk dengan baca Quran tanpa wuduk, pahala dia lain. Jadi dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan kita tak ada wuduk, nak pegang Quran terjemah, contoh sekarang saya ni nak pegang Quran terjemah, tak ada wuduk. Tapi saya ada wuduk lah. Boleh je. Tapi saya buka hati-hatilah, jangan pegang, jangan sentuh tangan saya kepada ayat-ayat yang ada dalam Quran. Pegang kiri kanan ni tak apa. Ni sebab Quran terjemah. Tapi kalau dia memang mushaf Al-Quran, tak boleh. Walaupun kita pergi balut lah dengan telekung ni, nak bawa ni, oh mama ni tak ada wuduk ni. Kata, tak boleh. Haram hukum dia. Haram. Sebab kita menanggung ni dan kadang kita tidak berwuduk. Okey. Ustazah, ada satu soalan lagi dekat chat. Yang mana tu? Bagaimana kedudukan Al-Quran jika kita nak susun dalam almari? Boleh ke bercampur dengan buku-buku lain? Baik. Okey, jadi sekarang ni ini cerita bab menyusun Al-Quran. Kalau kita susun, sekarang ni kita step by step. Quran sama Quran, Quran betul ya, Quran betul. Faham Quran betul ya? Quran betul kalau kita susun bertindan-tindan macam ni boleh. Ni semua Quran, bertindan macam ni is okay. Quran betul dengan Quran terjemah. Kalau kita nak susun bertindan, mestilah Quran terjemah tu di bawah. Quran yang betul di atas. Okey. Kemudian kalau kita nak susun menegak, susun begini, dekat rak. Susun macam ni ya. Susun macam ni, tak apa. Walaupun di sini, katalah ini buku sains, yang ini matematik, ini Quran. Tak apa. Ini tak jadi masalah. Cumanya, sebaik-baiknya, Quran ni, kita asingkanlah. Contoh kalau rak kita tu tinggi. Kita belajar. Rak kita 3 tingkat contohnya. Maka tingkat yang atas sekali lah mesti Al-Quran. Tingkat bawah-bawah tu mesti kitab lain. Contoh lagi saya bagi. Yang atas sekali mestilah Al-Quran yang betul-betul. Tingkat 2 ialah Quran terjemah. Tingkat bawah ialah kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Katalah ada tingkat bawah lagi. Barulah kitab Tasawuf, kitab fiqh. Tak boleh. Ini adab. Tak boleh kita tingkat atas sekali letak buku sains, bawah tu kitab tauhid. Iaitu menyalahi adab. Tapi buat Quran ni kalau buat gitu jadi dosa. Kalau yang bahagian kitab tak jadi dosa lah, cuma salah adab. Astaghfirullahalazim. Macam kita letak Quran ni, letak pen. Kita baca-baca Quran, lepas tu kita tutup Quran, lepas tu kita pun letak pen atas Quran kita. Hukum dia berdosa. Berdosa kita. Lebih-lebih lagi lah kita letak Al-Quran ni atas lantai. Pernah tak tengok orang letak Quran atas lantai? Sebab dikata Quran terjemah. Masya Allah. Saya cukup pantang. Belajar, mengajar, bila tengok orang letak kitab atas kapet sama parah dengan bontot dia. Allahu Rabbi. Kita tak memuliakan kitab. Ni wajib kita letak. Wajib maksud saya maknanya adab kita, mesti kita letak tempat yang tinggi. Tak tinggi mana pun mesti letak atas beg kita. Jangan separah dengan punggung kita. Ustazah, kalau Al-Quran boleh pakai penunjuk lidi? Boleh. Lidi tu lidi hak kita tak guna lagi. Lidi hak bukan kita nyapu tu. Lidi hak baru kita kita beli lidi, boleh je. Jangan kita guna yang dah guna tu, yang kita dah sapu tai ayam, sapu itu, sapu ini tu, takut menghina pula. Boleh insya-Allah.
Baik, cukup setakat ni ya. Saya Ya, ni tak apa Ustazah. je. Kadang ni Ustazah, kawan-kawan kan nak apa suami dok makan lagi ke apa benda ke kan. kita baca Al-Mulk dulu baru saya tutup majlis, boleh? Boleh. Jom Dipersilakan kita baca. Ustazah, kita baca Al-Mulk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد walhamdulillah rabbil alamin. Mari sama kita membaca suratul Mulk. Mudah-mudahan dia menjadi amalan kita pada setiap malam dan menjadi penerang kita di dalam alam barzakh nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن
إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وصلى الله على سيدنا مولانا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan majlis ini untuk ditutup kepada Puan Masraha. Baik Ustazah. Terima kasih Ustazah di atas perkongsian ilmu. Syukur alhamdulillah. Banyak ilmu yang telah Ustazah kongsikan bersama-sama dengan kita. Semoga Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Seperti yang dikatakan oleh Ustazah, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan. Dan ilmu yang bermanfaat juga ilmu yang membuatkan kita bertambah takut dengan Allah Ta'ala dan bertambah dekat kita dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Terima kasih semua jemaah. Teruskan bersama kami dalam terima kasih banyak. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.